Okay, tadi minta maaf saya nak highlight balik. Ini video ni mungkin saya akan upload dalam YouTube live dalam YouTube video saya nanti. Ini adalah sambungan daripada live stream yang kita telah lakukan dalam program dalam a day with a civil engineer. Berlaku masalah gangguan line, dan dia mungkin ada masalah dari segi internet lah. Dari segi live. Jadi video ini untuk sambungan. Kalau mereka tuan-tuan perempuan audiens yang nak menonton balik semula boleh nonton yang part ini. Tadi Daniel tengah bertanya soalan yang cukup emas. Kita nak ulang balik soalan tadi tu, iaitu berkaitan dengan berapakah range gaji. Range gaji. Daniel sebut gaji terus kan, tapi kita nak gaji terus sensitif sikit lah. Okay. Saya tahu untuk pelajar benda tak sensitif, tapi untuk orang yang makin ini lama-lama you akan faham satu hari nanti. Jadi mungkin cerita tentang range, sebab mereka ni lah antara motivasi pelajar ialah duit lah kan. Kita kerja untuk dibayar. Jadi betul. mungkin Encik Pati ulang semula jawapan Encik Pati tadi untuk soalan saudara Daniel ni. So average untuk fresh grad as a civil engineering untuk sekarang lah around 2.8 atau 3 until 3.2 average, lebih kurang macam tu 3.2. Tapi memang kita rasa the amount is sikit kalau siapa yang stay in KL, Selangor ke PJ. Tapi once dia sebagai as a fresh grad, apa kita dapat kerja, just grab first. Saya punya advice lah. Just grab first. Once dah grab, kita dapat experience, from that kita boleh demanding kita punya salary to become higher than higher. Faham? Hello? Macam tu lah. Actually just grab apa kita dapat kerja. Sebab sekarang kerja kan dengan pandemik COVID lagi macam-macam, betul lah. Benda tu jadi setengah company dia punya kota untuk ambil orang baru dia tutup dulu. Tapi apa yang kita dapat, apa rezeki dapat, kita just grab dulu. From that, and then kita can gain our experience. After gain our experience, daripada experience tu lah kita sell ourselves, market yourself to make your salary become better. That's a part of the process life lah. Pati, sorry aku ada idea lagi baik. Aku akan langsungkan budak-budak siapa-siapa yang tengah join live ni tak dapat join live, kalau ada masalah ni, aku akan ajak dia orang join link Google Meet ni. Dia direct je, senang. Google Meet. Sebab kesian lah kan. Sebab kapasiti ni 250 orang boleh join. Banyak lah nanti gambar-gambar ni. Tapi aku akan suruh dia orang off lah. Aku dah pesan mic dia orang off, kamera dia orang off. Okay. Sekejap aku nak highlight. Tadi ada je yang nak minta link ni, Ustaz. Ada yang nak minta link dengan saya tadi. Boleh. Masuk. Sekejap saya share kat DA. DA. Saya nak minta maaf Encik Pati gangguan ni. Yang ni tak nak kata apa lah. Memang luar daripada bidang kuasa. Boleh saja. Kat sini pun boleh komen juga. Boleh taruh soalan kat sini. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh kat ruang message. Saya terpaksa gunakan platform ini. Dan akan endkan stream lah. Tapi biar dulu. Biar yang stream tu biar dulu, sebab takut diorang baca kan, diorang tak perasan nanti ada masuk link Google Meet. Jadi kita minta pelajar-pelajar kita jangan sini. Dia ada satu komen kat sini tak salah. So saya tulis tu. Boleh baca. Assalamualaikum saudara. Ada komen, Pati komen. Okay, sekejap Di WhatsApp pula. Baik. Minta maaf pelajar-pelajar semua ataupun siapa-siapa saja yang join sekarang ni. Saya rasa tak adil lah kalau saya buat rakaman. Saya teruskan juga. Saya akan upload juga dalam video nanti untuk sambungan kita punya ni, bahagian live stream ni.
Cumanya kita apa nama? Kita akan masuklah Google Meet ni juga. Okey, sebab nak kasih session ni live kan. Okey, saya rasa kita boleh teruskan kepada soalan seterusnya. Siapa punya turn nak tanya ni? Nia ke? Daniel. Daniel. Okey, Daniel ya. Apa soalan? Saya. Okay, soalan sebelumnya untuk Encik Fati, apakah nasihat serius yang boleh Encik Fati berikan kepada pelajar-pelajar Kolej Edukasi Kejuruteraan Pahang ni, khususnya dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar dalam bidang kejuruteraan awam? Terima kasih. Okey. Nasihat serius. Soalan mantap juga ni. Nasihat serius Thank you Daniel. So nasihat serius yang saya boleh sharekan sekarang ni, apa kita nak jadi untuk our future. What is your proper plan? What is your planning yang proper? Apa future kita? Kita nak jadi civil engineer ke ataupun apa? Apa yang kita minat? Daripada minat itu, dari situlah kita boleh rancang kita punya perjalanan kita sampai yang kita kendaki. Itu saya daripada situ kita boleh the proper planning apa kita nak, kita punya target kita. Itu student perlu ada. Memang sekarang kita rasa terlalu general sangat, apa kita nak buat ni, apa kita punya perjalanan, apa kita punya future ni. Kita try to think from now, we still not late, to think from now apa kita nak jadi untuk kita punya future. As engineer ke, as a consultant ke, as apa contractor ke, apa plan kita. Ingat kebanyakan student yang kat dalam ni majoritinya kadang civil, ada juga civil engineer, background civil engineer boleh jadi QS, boleh jadi consultant, boleh jadi macam-macam. Terlalu luas kat luar sana. Government pun ada JKR kan? Ada JKR, peparitan, saliran. Government pun ada, betul. Kadang macam kita pergi kepada raja jugalah, dia background civil engineering boleh jadi pendidikan juga. Betul, lupa pula di sini. Pendidikan, cikgu pun boleh, kita sebagai lecturer pun boleh, banyak kita punya bidang. Kita sekarang ni from now kita kena fikir apa kita punya future kita nak jadi. Tengok apa kelebihan kita nak jadi. Dalam dunia ni, kita lahir dalam dunia ini, setiap manusia ada kelebihan masing-masing. Tak sama. Be yourself. Tak sama. Ingat, pegang tu. Kelebihan masing-masing, kita ada kelebihan masing-masing. Dan pentingnya be yourself. Jangan terlalu terikut-ikut orang. Be yourself. Target kita apa? Kalau kita dah mahir tu, power itu, kita strength dari situ, kita pergi tu, kita asal sampai kita achieve, sampai target kita. Itu saya punya nasihat, one of the nasihat lah, nasihat serius. And then one more thing, never give up. Never give up. Never give up. Kita down apa? Okay, kalau once kita down, kita take a break for a while, kita tarik nafas, kita fikir apa masalah kita, apa ini, insya-Allah kita boleh pergi ke depan. Please never give up. Jangan dengan result dia macam ni kita terus aku tak ada future ke depan. Aku tak ada ni. Saya boleh share lah, most of my friends yang dia punya, let's say lah kita go for SPM your result straight A. Contoh 11A plus, 11A111 plus sampai panjang. Contohnya. So and then SPM dengan result contoh dia let's say 3A 6B. Ingat sekarang sometimes dalam dunia sekarang ni yang result ni 11A so bukan menjamin dia berjaya, bukan sebagai satu platform yang dia akan berjaya ke depan. Tapi most of my friends yang result ni pada mula-mula dia down, nanti pada hujung ni dia berjaya. Sometimes civil engineering dia down, end up jadi businessman, jadi supplier, kita besi, kita construct dan dapat benda besi tu dari mana? Daripada supplier. Kadang boleh jadi situ businessman as a supplier. Macam-macam boleh. Never give up, never down. Result macam tu, okay, memang kita sedih, kita feel, macam ni. Tak apa, take a deep breath, tarik nafas, relax dulu, tenangkan fikiran. Lepas tu kita sit down seorang-seorang, fikir what is the next step after this. Dunia ini selagi kita bernafas, please never give up. Dengan macam tu kita never give up, one day kita akan sukses. Percayalah, believe lah Dewan.
So and then the last untuk saya punya nasihat lagi, kita perlu bersyukur apa yang ada dan kita tak perlu selesa apa yang kita ada sekarang. Maksud saya tu, bersyukur memang kita bersyukur apa yang kita ada. Kita bersyukur alhamdulillah kita dapat result baik, bersyukur. Tapi dengan result ada kita jangan terlalu comfort zone. Kita try to challenge ourselves to become further ke depan. Susahkan diri kita. Dengan susah tu kita berjaya. Dengan susah tu kita try to think. Let's say kita ada masalah, kita mesti ada fikir solution untuk solve the masalah. Tu jangan susah, jangan rasa diri kita. Contoh dengan result baik tu, kita kata oh aku result baik so senang aku dapat kerja. No, that is wrong. Dengan result baik memanglah sampai orang cakap dengan result baik is a part of the platform kita senang dapat kerja. Yes, dia akan tengok dulu. Tapi bila comes to reality, kita macam mana kita in this world, comes to reality how you survive in the world. So kita saya back to saya punya point, saya cakap kita bersyukur tapi jangan terlalu selesa dengan kita apa ada. Kita try to ke depan. Baik. Itu dah one of the nasihat saya lah. I mean the 3 points lah saya bagilah. Itu yang saya pegang lah untuk sampai sekarang. Saya nak highlight kepada pelajar saya ni. Encik Fatih ni dia sama belajar dengan saya, sama walaupun aku dengan kau tak sama tahun kan. Aku extra setahun Engkau second year tak kau umur masa belajar. Second year aku third year kan. Ke kita sama-sama? Hang dulu, kau dulu. Okay, alright. Saya masa baru sampai ni, saya nak highlight kepada pelajar ni. Bila Encik Fatih sebut don't give up. Saya nak highlight konteks kenapa dia cakap macam tu. Sebab kena tengok diri dia. Kalau jawapan tu klise kan, kita don't give up apa semua. Tapi kena tengok adakah dia cakap tu dia cakap kosong. Kena tahu, Encik Fatih ni dia cakap tak kosong. Sebab memang masa dia sampai tu, Encik Fatih ni bukannya dia jujur cakap Fatih jangan terasa pula. Okey, dia Encik Fatih ni dia boleh. Encik Fatih ni dia sederhana, orang yang sederhana. Memang macam bukan kata blur apa semua, macam dia biasa. Dia bukannya datang tu dengan tahu apa nak buat. Dia memang dah ada alert, dia memang power bahasa Inggeris. Memang dah pandai, dia memang terror lah. Tak, tapi satu ciri-ciri memang dia tak give up dan dia humble. Dia bersedia untuk bertanya. Saya senior dia setahun je kan, dan sama-sama belajar kat UK kot kan. Mestilah kalau kita ikutkan dari segi persaingan tu rasa macam malas nak tanya apa-apa pun. Tapi Cik Fatih mungkin dia selalu dia tanya. Dan in fact dari segi result second year, third year dia tu mungkin lagi bagus daripada saya kalau compare dengan apa yang saya capai. Dan dari segi background dia mungkin berbeza dengan experience dia sebagai dalam diploma. Tapi dia tak pernah rasa cukup dan dia sentiasa bertanya, improve. English tak bagus pun dia cuba nak berlatih cakap bahasa Inggeris dengan saya. Ni okay lah, saya kan advance tahun masa tu, mungkin masa first year dia tu dia blur-blur sikit English je. Kita masa tu dah berhabuk dah kan. Kita dah tahun ketiga. Sebab dia ingatkan dari Cik Fatih ni datang dalam masa tahun second year terus start. Bayangkan second year yang susah tu terus start second year dalam keadaan English mungkin masa tu tak biasa, cabaran macam-macam. Tapi memang saya nampak lah, saya boleh kata memang saya nampak dalam ciri-ciri Cik Fatih dia tak give up dan dia fokus. Itu saya rasa mungkin kurang lah untuk kebanyakan pelajar, dia tak fokus. Dalam masa ni dia nak sibuk bercinta cintun. Cik Fatih ni jiwang orangnya Jiwang, saya tahu, saya tengok. Saya kenal dia dengan seorang yang jiwang. Siapa itu? Cik Fatih lah. Siapa? Hang lah. Dia macam bawa cinta ni memang dia layan lah. Sembang-sembang pasal awet apa semua dia memang minat lah kan. Tapi bila time belajar dia memang kata tak ada, aku memang tak nak awet sekarang. Tapi sekarang dah berkahwin memang sweet lah dengan isteri dia kat Facebook tu memang keluar. Because bagi dia faham itulah platform dia. Memang sekarang dia punya balas turn dia untuk balas dendam. Entahlah orang cakap apa pun, sekarang ni dulu dia sanggup tinggalkan dulu. Now dia dah dapat peluang, dia akan gunakan. Dan ini yang saya kata pelajar kena ada. Sikap tak give up, humble dan fokus. Saya rasa nak highlight lah. Jadi saya teringat Encik Fatih ni macam mana. Dia memang kita ambil sikit dia punya inspirasi yang saya boleh. Kalau Encik Fatih cakap, mungkin dia macam ya ke cakap di sini. Ini saya cakap ni sebab saya duduk dengan dia. Kami main badminton sama-sama, tidur hotel sama-sama. Ingatlah Encik Fatih duduk sama-sama main badminton, kita tidur rumah sama-sama, pergi ziarah. Saya pindah ke Nottingham, Cik Fatih datang.
kat Tinggal jumpa saya, memang kami close lah. Dia dekat Sheffield, saya datang kat Sheffield jumpa dia, ajak tidur rumah dia. Memang close lah. Jadi memang kita kenal secara mendalam. Baik, saya rasa kita dekat penghujung rasanya. Dia ni ada soalan lagi ke? Ke dah habis untuk bahagian kita secara formalnya? Ada lagi soalan lain ke? Tak ada lah kan? Q&A kan? Buka kepada pelajar-pelajar Q&A. Baik. Saya nak open kepada pelajar-pelajar untuk bertanya. Sama ada nak cakap direct ke, boleh. Perkenalkan diri dululah. Kalau nak cakap. Kalau nak tulis dekat message pun boleh. Ini peluang dia. Saya tak tahu you all sempat tak untuk saya invite akan datang. Sebab Cik Fatih ni sibuk ni, bukan senang kita nak ambil masa dia suka hati. Mungkin Juni akan datang, mungkin akan saya jemput lagi. Tapi you all sendiri, peluang seperti ini bukan sekali ni, bukan tak tahulah lagi bila lagi. Tapi minta kalau tak banyak tanya sekarang, masa ni lah. Orang tanya saya tak cukup. Ni akhir ada. Baca saya bacakan Assalamualaikum sir, masa kerja ada apply benda yang kita belajar dalam fizik dengan chemistry tak? Sebab ada student yang memang minat engineering je. Subjek-subjek sampingan macam chemis, fizik tu tak berapa sangat. Baik. Fatih. Hello, boleh je? Boleh dengar. Silakan Cik Fatih. Okay. So, ini kita memang tak boleh lari lah. Sempat kita punya sampingan fizik, chemistry lagi apa, kadang kita belajar bio tadi, fizik, chemistry, kadang math, betul tak? Additional math. Memang benda ni actually memang kita rasa it's not use it for the civil engineering punya bidang. Tetapi benda ni actually dia mengasah kita critical thinking and problem solving. Kalau kita jawab soalan lah, jujur kita jawab soalan, kita tengok soalan tu. So benda tu kita fikir. Kita mengasah kita punya fikiran kita ni supaya selalu berfikir. Soalan tu memang soalan semua, most of the question yang exam tanya kita, dia beyond daripada kita belajar. So benda tu kita berfikir, dengan fikir tu kita try to relate dengan basic kita apa ada yang kita belajar itu untuk guna. From that kita asah from the beginning, nanti comes to kerja dia jadi senang. Dapat tak saya nak sampaikan? Siapa ni saya boleh cakap ni? Batrisha. Okay. So memang sampingan ini kita pakai kita dalam civil engineering, pure civil engineering, in reality lah kita tak pakai, tapi dia benda tu dia ada sampingan pada kita juga. Come to critical thinking and problem solving kita nanti. Tapi kalau saya nak tambah Cik Fatih, macam dalam bidang, kalau kita ambil bidang dalam kejuruteraan awam, kita ambil bidang bahagian water treatment kan? Water treatment ke water ni kan? Ada kan chemistry kan? BOD, BOC, aku tak ingat dulu. COD. Itulah, tapi kalau untuk dalam Malaysia water treatment plant ni dia standard lah. Dia proses. Dia proses lah, just proses lah, masuk proses je lah. Itu ada jugalah. Adalah sedikit Tapi saya setuju dengan kata Cik Fatih tadi, iaitu memang menarik lah, memang betul. Memang saya setuju. Benda tu memang latihan. Dan mungkin akan berjumpa juga sikit-sikit kadang-kadang. Saya ingat kalau macam site demolition ke apa sebagainya kan, untuk site untuk permulaan untuk site tu kan, kadang-kadang ada kalau macam bekas-bekas tapak chemical plant akan ada treatment kan. Kena ada jugalah kan sikit-sikit. Tapi tengok bidang lah sebenarnya. Tengok bidang je lah. Tengok bidang kita kemudian. Dia sikit-sikit, dia just macam sikit-sikit tak banyak lah. Tapi apa yang saya nak tekankan tu je lah, benda tu melatih kita untuk fikir beyond pemikiran kita dan macam mana kita fikir nanti. Betul Batrisha, memang nak kena hadap. Ya, tapi jangan hadap macam terpaksa. Anggap ini sebagai salah satu benda yang kita nak ke arah tujuan kita. Betul Cik Fatih? Betul Raja. Baik. Okey, ada soalan lain tak? Come on. Pakallah. You all ni biasa banyak soalan kat saya. Saya ada wakil saya. Okey. Saya wakilkan kepada ni pertanyaan oleh Muhammad Farhan bin Mansur. Boleh. Dia tanya bila kita bekerja, bila mana kita bekerja, overallnya bila kita bekerja tu dalam bahasa Inggeris ke Malay language? Bahasa Inggeris atau Malay? Okay. So senang. Dia macam mana saya cakap, once kita kerja, tengok pada situasi jugalah.
situasi juga. Kadang mostly kita bekerja dengan, ada juga bahasa Melayu dan English pun ada. So walaupun kita tak berapa, kita punya mother tongue kita is bahasa Melayu, tapi kita boleh cuba cakap bahasa Inggeris. Kita cuba, jangan stop. Cakap je, cakap. Just macam cakap normal, kita cuba. Dan nama boleh. Memanglah in this world, honestly I say lah, once you dealing with the, let's say contractor yang international, kita main contractor, kita Gamura as a main contractor. Once come to like international contractor yang untuk saya punya saya punya project, which is Baci nama Baci Solindaci, dia more to foundation, dia company France. So by hook by crook, you need to have a conversation dengan dorang in English. You can try, but let's say dia tak faham, kita try to cuba. And then most of them dia tak macam, if you comes to the international company, dia tak downkan kita even though kita tahu English. They try to support kita, they try to give other words to get what we are trying to say to them lah actually. So apa yang saya cakap, memang dalam dunia ni English tu is important jugalah. Tapi kita boleh cuba, walaupun kita tak tahu, kita boleh cuba, tak ada masalah. Tapi kerja France pun kan fasih sangat English pun kan? Betul aja. France, kita deal dengan Korea, cakap English juga. Kau pun Samsung is Korea. Korea betul, Samsung Korea. I have interfacing dengan dia interfacing I mean everyday lah. So we need by hook by crook, even though my it's a part of my task interfacing dengan orang, so kita kena cakap English. Dari situ kita interfacing ni apa Encik Fatty? Mungkin pelajar-pelajar tak biasa dengan term dia. Dia macam apa yang saya explain sebelum ni. Dia high-rise building, dia ada link, dia direct link dengan kita punya station. So construction dia dengan construction kita kena tengok. Sometimes ada isu, kita nak jalan dulu ke dia nak jalan dulu. So on site kita have a like site walk atau site discussion tu, kita kena discuss kat situ lah. Tapi mostly kita cakap bahasa Inggeris bila dah once come to international punya company. Baik. Kita boleh try, cuba, tak ada masalah, cuba. Memang mula-mula rasa difficult, for me it's really difficult to communicate. Sometimes they say dia like macam bahasanya macam terpinga-pinga lah, tapi they are support us try to get what we are trying to say lah. Dia tolong kita. Tak ada masalah, boleh cuba English. Memang dalam in this world kita kena English tu is important jugalah. Baik. Okey, berarti ada lagi soalan ni daripada Syahir Sahril. Pada pendapat Sir, apakah kebolehan pasaran dalam bidang civil ini? Sebab mungkin sekarang kan negara tengah membangun, so banyak construction plan yang ada. Tapi kalau dalam few years later, macam 5-6 tahun nanti, adakah civil ini masih relevan? Yelah, dia orang ni degree kan lagi 4 tahun, kerja kan mungkin lagi 5 tahun dari sekarang kan, 5-6 tahun dari sekarang. Jadi dari segi peluang kerjaya dalam bidang civil engineering ni, kau rasa macam mana Fatty based on your punya ni lah pengalaman? Dia untuk 5-6 tahun construction still banyak lagi. Banyak dalam Malaysia still banyak lagi. Bila it comes to like kita country is still lagi development country lagi, still lagi nak membangun, still lagi nak maju. Banyak lagi negara, banyak lagi tempat-tempat kita nak bangun. So contoh kita ambil senang cerita lah, banjir. Betul tak banjir? Lately ni dengan isu banjir, betul Raja? Betul. Banjir tu sekarang tak ada satu lagi. Kami kat Waterways Matric pun ada banjir. Bulan 1 tahun lepas. Banjir itu is a part of civil engineering. Siapa nak buat benda tu? Siapa nak solve banjir? Kebanyakan most of the company dia fikir pasal dia fikir about dia punya site je untuk avoid from banjir. Tapi comes to overall view, let's say satu negara, tak ada siapa lagi fikir yang how to solve this problem banjir. Still banyak lagi kita negara untuk membangun untuk civil engineering. Bila comes to let's say kita go to London London dalam 20 tahun akan datang ke, kita umur dah 60 tahun datang, itu macam tu juga. Tapi civil engineering part is back to maintenance. But every construction yang kita develop ni perlu maintenance. Betul. Civil engineering boleh comes to maintenance juga. So for dia punya future untuk civil engineering non-stop. For my point of view lah actually Raja. Sebab and then one thing, kita punya negara membangun dan penduduk makin ramai, kita mesti ada satu solution, let's say MRT, betul tak? Kita nak try to avoid traffic jam kat traffic jam kat jalan raya.
That's why dia ada tu is a part of civil engineering juga. Fatih, kalau aku nak tambah sikit lah, sebabnya aku tahu sebab actually beberapa pelajar lah sebenarnya, banyak pelajar, bekas pelajar yang dah habis kan, dah habis degree daripada yang pernah belajar dengan saya lah. Baik, nak bagi tahu kat you all semua saya nak bagi tahu kepada saya, diorang ni ada yang tak dapat kerja dan sebagainya tau. Sebab mereka ni, diorang ni terhadkan bila diorang nak apply kerja, diorang bayangkan kecil-kecil je, syarikat-syarikat baru nak naik, bagus, tak ada masalah. Dan saya tanya kenapa tak try apply Gamuda ke Jacob ke dengan Yayasan Khazanah dan sebagainya. Dia kata kami tak layak ke tak ni. Ada cuba belum? Tak cuba. Maknanya pelajar you all kena ada aim high lah. Kena aim high macam Encik Fatih sendiri dengan Gamuda engineering ni ataupun Gamuda Berhad lah, dia punya main dia. Bukan senang tapi tak mustahil. Jadi you all kena berani. Kalau saya nak simpulkan, maknanya you all kena berani. Kena berani dan kena ada rasa diri tu mahal. Dan kena yakin diri, walaupun mungkin you all tak bagus sekarang, tapi you all kena tahu you all ada potensi untuk hebat. So bila orang hire you kena bawa daripada diorang, okay tuan, mungkin tuan hire gaya saya sekarang mungkin tak biasa ni, biasa-biasa je lah, mungkin menyusahkan orang. Tapi you all, tuan dalam masa 10 years, 5 years from now, you will see me a different version of me yang you rasa worth untuk bayar saya. So this is an investment. Bila you bayar saya, it is investment. So you kena ada satu ni rasa macam tu. Dan saya rasa Encik Fatih pun ada rasa macam tu. Sebab itulah dia sanggup hadap. Kena maki ke, kena apa ke, dia tahu. Dia tak tengok diri dia sekarang, dia tengok diri dia 10 years dalam Gamuda nanti. Kalau Gamuda buang dia ke, rugilah Gamuda. Macam itulah lebih kurang. Kan Encik Fatih komen sikit. Betul. Macam itulah apa yang Raja cakap. Kita jangan rasa diri kita down. Please don't down yourself. That's why I say before this setiap manusia yang lahir dunia ni ada kelebihan masing-masing. Pegang gitu. Kita cuba, kita tak tahu rezeki kita di mana. Tak kisahlah kita international company, go to Samsung, Apache, lagi apa? Lagi Gamuda, lagi MRCB, MRT. Kita cuba banyak lagi benda tu. Kita cuma tahu satu sangkut ke, dari situlah kita satu platform kita untuk kita menuju berjaya. Cuba. Jangan kita rasa saya ni macam ni, saya nak ambil lah company biasa dah. Tabur je CV banyak, tengok mana yang sangkut, dari situ kita push it. Baik. Ada lagi, saya nak buka soalan terakhir lah. Saya dah pukul 10 dah ni. Saya rasa Kang ambil masa lah, Cik Fatih ni dengan anak kecil lagi. Kita nak ambil masa dia dah. Ada soalan terakhir tak? Siapa nak tanya? Open mic lah. Mungkin Cik Fatih nak berkenalan sedikit. Mungkin Cik Fatih pun nak berinteraksi, nak tanya apa-apa kat yang bertanya tu ke. Yelah kan, bukan senang. Cik Fatih pun dah lama dah teringin nak berkongsi-kongsi ni, nak sembang-sembang dengan pelajar. Kan? Lama sangat. Tapi saya tak jemput dia. Tu lah kacau tu. Aduh. Fokus kerja je. Dah lama tak share. Tak share. Memanglah waktu kita belajar dulu kita rasa. Cuba siapa-siapa ada soalan, cubalah sembang dengan Cik Fatih ni. Bukan senang. Engineer ni bukannya open je, just be open. Open je. Okay, come on. Anggapkan macam cakap-cakap dengan borak. Ini last ni. Orang kata last ni berkat. Saya open untuk last sebabnya masa dah terhad. Saya tak nak ambil masa lebih-lebih. Kalau tak saya kena bayar lebih ni. Tapi memang Cik Fatih tak minta bayaran, dia charity je. Ya Allah Akbar. Okay, come on. Anyone please. QS ke, wife Encik Fatih, QS kan, ada yang berminat nak tanya QS ke, open, come on. Mungkin wanita nak tanya, okey ke wanita, perempuan nak bekerja, terpulang. Tapi you bercakap, saya nak you open mic, cakap dengan Encik Fatih, sembang sikit dengan Encik Fatih. Okay, Fazira, cuba cakap Fazira. Ni Fazira ada soalan ni, cuba you cakap. Soalan last ni cakap lah. Open mic sikit. Saya nak tanya, kan kita selalu tengok engineer ni ramai lelaki. So realiti dia, luas tak peluang untuk perempuan ni berjaya? Sebab orang selalu fikir perempuan ni lemah kan, dia tak boleh nak buat banyak benda. So macam diorang tak hire perempuan sebab rasa macam menyusahkan. So diorang boleh tu hire lelaki, macam tu lah. Perkenalkan diri sikit, Fazira. Nama saya Nur Fazira Syuhada daripada A3. Dia buat civil engineering jugalah ni, Fazira. Civil engineering. Okay, that's a good question lah actually, Fazira. So memang orang kata perempuan di limited kerja, especially dalam civil engineering, betul tak? Orang fikir civil engineering dia okay, duduk site panas tau, perempuan lembik, tak boleh semua, kata lemah apa. Ingat saya boleh share dengan Gamuda,
Gamuda, saya cakap Gamuda Engineering perempuan kebanyakan yang ke depan, ada juga perempuan. Ada juga kadang perempuan dia as a section manager. Section apa dia punya section head. Ada juga perempuan. Just be yourself. Maksudnya just be yourself. Jangan kita rasa down dengan kata-kata orang macam tu, kata tak boleh. Saya punya colleague ada 2 perempuan. Dia pun sekarang ni jadi senior site engineer. Dia kata don't put like a barrier, satu halangan yang kata perempuan ini tak boleh pergi ke depan. Boleh. Dia sama je dengan lelaki. Cuma tu je lah saya cakap, jangan rasa satu halangan untuk kita untuk maju ke depan. Kalau international company, perempuan pun ada kerja as engineer, duduk site pun ada. Kadang-kadang lagi better dan lelaki pun ada. Dia punya critical thinking dia, the way dia cakap lagi better daripada lelaki. Betul, saya tak tipu. Sometimes kita pun shock. Macam tu dia fikir perempuan. Tim Fatih, Jangan dah. Fatih, tim you ada berapa ramai dalam tim khas lah, tim yang you all yang direct? Tim saya engineer ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang. Ada 2 perempuan dalam tim tu. 2 perempuan, 3 lelaki. Dan 2 orang tu ialah senior site engineer. Satu senior site engineer, satu lagi site engineer. Baik. Satu in charge to civil, like road work, surface Mungkin Fatih boleh share sikit berdasarkan pengalaman kerja dengan mereka kan, macam mana karakter diorang bawa dalam kerja, contoh karakter diorang sebagai seorang wanita. Dia punya so far saya punya colleague dia tak takut, just walaupun wanita, dia dealing dengan lagi site manager dengan dia punya experience 30 tahun plus, tak takut bagi idea, tak takut, still lagi tunjuk yang dia boleh. Dia salah dan dia tak down. Dia salah, dia tak down. Walaupun site engineer baru masuk dalam 5 months or 6 months, dia tak down. Walaupun dia cuba salah, okey tak apa. Dia proceed lagi, cuba lagi, dia tak down. Dia wanita, perempuan. Dia boleh. Dia still lagi to the extent dia boleh convince site manager yang 30 tahun ke atas tu, dia punya experience, untuk ikut dia punya planning. Wow, hebat. Harap menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar perempuan. Saya minta maaf, saya ni dulu nerd juga, jadi tak banyak kawan perempuan. Ada, tapi yang jenis perempuan ni saya tak rapat, jadi saya nak invite pun tiba-tiba kan. Tapi ada ramai, cuma saya nak invite tu macam lagi background civil saya tak rapat lah. Tapi kalau saya cuba lah. Saya cuba doakan insya-Allah, saya cuba invite daripada luar negara. Masalah. You all dengar sendiri dengan diorang sendiri. Kawan-kawan saya yang kat UK dulu. Ada kawan-kawan kita kan, mana tahu dapat rezeki diorang sendiri nak share. Tapi English lah. Kita mana tahu you all dapat saya jumpa orang perempuan, saya cubalah. Tapi memang menarik lah pada Encik Fatih kita. Saya setuju lah, memang saya pun sempat kerja kejap tu hari pun ada seorang Akmal nama dia, perempuan. Memang dia lain lah. Saya tak expect lah. Dia ada anak, bukannya tak ada anak. Ada 2-3 orang anak apa semua. Tapi memang steady lah, Jadi saya harap yang ajar perempuan saya ni ramai kelas aku ni banyak perempuan ni Fatih. Jadi itulah maksudnya. Jadi mungkinlah mereka tertanya-tanya lah macam tempat mereka sebagai juruterang awam. Baik. Okey, saya rasa saya minta maaf lah kepada semua. Saya tahu banyak lagi soalan-soalan nak tanya. Tapi jelah dah pukul 10 dan besok pun you all akan ada kelas. Encik Fatih akan kena kerja. Jadi saya nak hujungkanlah kita pada di hujung program kita pada hari ini, iaitu A Day with a Civil Engineer. Cuma saya nak ambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan berjuta-juta penghargaan dan terima kasih pada Encik Mak Fatih Dinah atas kesudian bersama-sama kami dan sama-sama pelajar-pelajar saya lah khususnya online dan kemudian sekarang Google Meet pula kan, macam-macam kerenahnya. Last minute pula tu, bagi saya last minute walaupun 5 hari still last minute lah, macam yelah kita berurusan dengan orang yang of course lah sibuk kan. Tapi saya haraplah Encik Fatih tak serik lah untuk kalau kami invite bila-bila lagi kan, kita bincang lah waktu tu sesuai Encik Fatih. Sebab saya yakin pelajar-pelajar ni akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan, dan cuma sekarang ni mungkin tengah penat ke ataupun tengah risau dengan submission. Macam-macam dia orang submission sekarang ni dekat pertengahan SEM kan, dekat hampir-hampir nak masuk SEM 2/3 SEM.
Jadi diorang ni Faham. tengah serabut siapkan assignment, siapkan tutorial dan sebagainya. Tak sempat nak fokus sangat. Baik, jadi tak tahulah nak bagi penghargaan macam mana kan. Jauh pula online dan sebagainya. Nanti kita jumpa, kita minum-minum lah ke Peti InsyaAllah. InsyaAllah. Mana tahu saya pergi Pahang ke, saya boleh drop sikit ke. Bawa raket jangan lupa. Ah, Cik Fatih tak sempat, memang sibuk sangat, tak sempat katanya nak beriadah badminton ni. Riadah benda lain. Tapi tak apalah, itulah lumrah usia sekarang ni, memang tengah kejar dalam bab kejayaan. Itu lumrah fitrah kita lah. Umur 30-40 ni kan. Okay, baik. Saya rasa itu saja kot daripada kami. Cik Fatih minta maaf segala salah silap. Saya minta maaf juga pada pelajar-pelajar, audience yang join kita pada malam ini. Segala salah silap, salah kata. Saya nak ucap juga terima kasih pada pelajar Daniel dengan Nia sudi menemani, dan yang juga yang bertanya soalan. Wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tangguh dengan tasbih kifara dengan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.